so kalau tak ada apa-apa, kita start dululah kelas ni. Okay, sementara tunggu yang lain masuk tu nanti saya ulang sikit-sikit lah. Okay, so semua dah ready? Dah. Sekejap. Baik. Pen saya letak ni. Okay, so hari ni kita sambung. Okay, kita masuk topik baru, which is polygon. Okay, sebelum ni kamu dah ada belajar juga kan pasal polygon kan? Tapi untuk topik yang kali ni kita masuk, apa yang kita akan belajar adalah regular polygon dan juga interior angles and exterior angles of polygon. So kita akan belajar dua benda ni lah. So kalau sempat kita habiskan terus, kalau tak sempat mungkin kita akan stop dekat somewhere lah. Lepas tu baru kita akan sambung. Okay. So untuk untuk apa yang kita belajar hari ini, okay, untuk term-term yang penting is yang pertama polygon lah. Polygon dalam bahasa Melayu pun polygon. Regular polygon maksud dia adalah polygon sekata. Irregular polygon, polygon tak sekata. Axis of symmetry is paksi simetri. Side is sisi. Interior angle sudut pedalaman. Exterior angle sudut peluaran. Supplementary angle sudut penggenap. Origami dan origami lah. Okay, so supposedly kita kena belajar buat origami, tapi since kelas online ni dia agak susah sikit nak buat origami ni. Nanti saya akan buat sebagai assignment je lah. Okay, so first sekali kita masuk kepada regular polygon. Okay, so untuk regular polygon, okay, polygon ni kalau kamu ingat, apa ciri-ciri polygon sebelum ni yang pernah kita belajar? Ada sisi. Ada sisi. Lagi? Bucu. Bucu lagi. Syarat utama polygon tu? Sudut. Dia mesti sama rata. Mesti sama apa? Dia mesti dibagi sama rata. Bahagi sama rata. Okey, apa definisi polygon? So polygon ni dia, syarat dia adalah mesti garis Lurus. Mesti garis lurus. Tak boleh Bengkok-bengkok. Lengkong. tak boleh melengkung lah. Okey, mesti garis lurus. Yang kedua adalah mesti bersambung. Okey, semua garis mesti bersambung lah. Tak boleh terbuka kan. Contoh kalau garis yang terbuka adalah macam ni. Dia tak bersambung. Okey, jadi dia bukan polygon. So kalau polygon mesti bersambung lah. Tu kamu ingat balik apa ciri-ciri polygon yang ada. Okey, so banyak-banyak polygon. Ada satu kategori polygon which is regular polygon. So regular polygon is a polygon that has sides with equal length and interior angles of the same size. Maksudnya setiap sisi dia mesti sama panjang. Kalau tak sama panjang, maka dia adalah irregular polygon. So syarat untuk regular polygon adalah apa tadi? Semua sisi mesti sama panjang. Sama panjang. Okay, good. Right. So contoh, kita ada satu triangle. So semua sisi adalah sama panjang. So ini dipanggil sebagai regular polygon lah. Tapi kalau dalam term triangle dia adalah equilateral triangle. Yang kedua, sisi empat, quadrilateral. So bila sisi semua sama panjang, dia masuk dalam kategori
regular polygon lah. Yang ni adalah square. Sebab square semua sisi sama kan. Okay, yang ni pentagon. So, apa jenis polygon pun, triangle ke, quadrilateral ke, pentagon ke, heptagon ke, hexagon ke, asalkan semua sisi dia sama panjang, dia termasuk dalam kategori regular polygon. Okay, faham? Faham. Okay, next. Apakah angle yang ada, apakah, bukan yang ni. Okay, so kita tengok example 1. Okay, based on the diagram, which one is a regular polygon and which is an irregular polygon? Okay, A, adakah ia polygon? Regular polygon? Irregular polygon A. Okay. Kenapa? Sebab tak sama panjang. Sebab tak sama panjang. Kat sini kita boleh tengok lah. Yang ni tanda 1, tanda 2, tanda 3. Maksudnya sisi dia tak sama panjang. Maka dia adalah irregular polygon. Okay. B, rectangle. Irina apa? Okay. Irregular polygon. Sebab sisi dia tak samalah. Yang ni tak sama dengan yang ni. Jadi dia adalah irregular polygon. C, Regular polygon. okay, good. So this one also, dia adalah regular polygon lah. Dia adalah regular polygon sebab kalau kamu tengok dekat sini, semua sisi dia adalah sama lah. Ni tanda, maksudnya tanda sama panjang. Okay, D. Okay, so D adalah regular polygon. Okay. E. Irregular polygon. Walaupun ada sisi yang sama, tapi ni tak sama dengan ni. Jadi dia adalah irregular polygon. Okay, and the last one also irregular lah sebab this one tak sama kan. Jadi faham macam mana nak beza regular dengan irregular? Kamu tengoklah. So kamu tengok dekat ni, kalau biasanya kalau dalam gambar rajah dia akan ada tanda ni lah. Maksudnya ni sama. Okay. Alright. So tepi ni, okay, ada info-info sikit lah pasal regular polygon, irregular polygon, concave, convex, complex dan sebagainya. Okay, nanti kamu boleh baca sendiri. Okay, so kita nak tengok axis of symmetry untuk regular polygon. Okay, since biasanya saya akan bagi kamu apa nama dia? Bentuk, okay, untuk kamu cari axis of symmetry, tapi tak apa sebab saya akan tunjuk je lah. Okay. Sekejap. Okay. So, can you see the shape here? Yes. Boleh nampak Okay, ni saya dah buat. Okay, polygon. Okay, ni namanya adalah triangle lah kan. So, macam mana kita nak check sama ada dia adalah dia ada berapa axis of symmetry? Ingat tak apa axis of symmetry tu? Tak berapa ingat. Tak berapa ingat. Okay, so axis of symmetry dia macam ni. Okay, bila kita lipat, okay, sesuatu bentuk, okay, dia akan overlap. Overlap tu maksudnya tak ada terlebih macam ni ke. Dia bila overlap maksudnya dia bertindih lah. Okay, so bila kita lipat, dia ada dua bentuk yang sama. Macam ni lah. Ni dengan ni, dia punya bentuk adalah sama. So itu adalah axis of symmetry lah. So bila kita lipat dia overlap macam ni. Okay, so ada berapa axis of symmetry untuk triangle? Okay, satu kita boleh lipat macam ni. Okay, kalau kita lipat macam ni, dia tak dapat overlap kan? Betul tak? Jadi ini bukan axis of symmetry. So line ini, tengah ni adalah axis of symmetry.
Jadi saya boleh pusingkan macam ni. So saya lipat. Bila lipat, dapat satu lagi axis of symmetry di tengah. Okay. Dan saya boleh lipat lagi macam ni. Okay. So untuk dapatkan axis of symmetry yang ketiga. Okay. Jadi untuk triangle, okay, right angle triangle, so kita ada 3 axis of symmetry lah. Okay. Satu bahagian ini, satu bahagian ini, satu lagi adalah bahagian ini. Okay. Kalau kita lipat cara lain, kita takkan dapatlah bentuk yang sama. Kalau kita lipat macam ni, dia tak dapat bentuk yang sama. Jadi untuk right angle triangle, kita hanya ada 3 sahaja axis of symmetry. Okay. Faham tak? Faham. Okay. Tadi untuk triangle. Next kita tengok square. Ni saya ambil entah apa-apa kertas sebab ni je yang resource yang saya ada. Okay. So untuk square kita boleh lipat macam ni kan. So dapat bentuk yang sama, betul? Dia overlap. Okay. Next. Kalau saya lipat macam ni, dapat tak bentuk yang sama? Dapat jugalah. So dah ada 1, 2 axis of symmetry. Kalau saya lipat macam ni, boleh tak dapat? Dapat. Okay, so bila saya lipat macam ni pun boleh juga dapat kan? So ada 3. Okay, 1 tadi, 2, 3. Boleh tak saya lipat macam ni pula? Dapat. Dapat juga So ada 4 axis of symmetry. Dah tak ada cara lain dah, saya boleh lipat supaya dia overlap. Okay. Next, pentagon. So ada pentagon. Okay. First kali saya nak lipat macam ni. Okay. Does it make axis of symmetry? So dia overlap kat sini. Jadi ada 1. So kalau saya lipat macam ni, jadi tak? Tak jadi. Tak jadi. So tadi 1 macam ni. Yang kedua saya ubah, saya lipat macam ni. Boleh jadi kan? Boleh. Okay. Next yang ni, saya lipat macam ni, sama juga. So supposedly bila kita lipat dekat bucu dengan ni, so dia akan membentuk axis symmetry lah. Jadi since ada 5 bucu, maka kita boleh conclude that untuk pentagon ada 5 axis of symmetry. So ada 5. Tadi kalau triangle ada berapa? Triangle ada 3. 3. Square tadi ada 4. Pentagon ada 5. 5. Okay, pentagon ada 5. Kalau ni adalah oktagon lah. Tapi kalau daripada 3 contoh tadi, sebenarnya kita boleh conclude yang untuk axis of symmetry, dia sepatutnya sama dengan number of side lah. Tadi untuk triangle ada 3 sisi kan. So triangle ada 3 sisi. Okay. So tadi number of axis of symmetry pun ada 3 juga. Untuk square tadi ada 4 sisi. Axis symmetry dia pun dapat 4. So pentagon 5 sisi. Axis symmetry dapat 5 juga. So kalau 6 sisi, maka ada 6 axis of symmetry. Jadi untuk regular polygon, kita boleh conclude that the number of side adalah sama dengan the number of axis of symmetry. Jadi kalau ditanya berapa axis symmetry untuk untuk equilateral triangle, maka kita boleh jawab dia ada 3 lah ikut number of side dia. Okay. Tapi berbeza dengan irregular polygon. So irregular polygon ni dia bergantung pada shape lah. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah.
Tapi untuk contoh yang diberi ni, dia ada 3 sisi. Tapi untuk axis of symmetry, since tiga-tiga sisi ni tak sama panjang, maka axis symmetry dia akan jadi kosong. Okay. Tapi untuk rectangle, kita boleh dapat 2 axis of symmetry. Walaupun dia ada 4 sisi. So, untuk regular polygon sahaja yang axis symmetry dia sama dengan number of side. Okay, boleh faham? Jelas tak? Jelas. Okay, good. So, ni adalah konsep dia lah untuk regular polygon. Okay, so how do we construct a regular polygon? Okay, yang ni kita kena gunakan apa nama dia tu? Jangka lukis. Okay, jangka lukis. So, untuk yang ini, saya minta untuk first kali awak buat satu line AB. Okay, satu segmen AB dengan panjang 5 cm. Okay, buat sekarang. Tapi tak ada jangka lukis je pun. Siapa tak ada jangka lukis? Kalau tak ada, kamu tengoklah. Boleh tak? Kalau tak ada, kamu tengok dulu. Nanti tengok dulu macam mana cara dia. Okay, buat satu line segmen dengan panjang 5 cm. Siapa yang ada lah. Dah? Dah. Okay, so first step, yang ni saya just anggar je. Kamu ikut length kamu. Okay, first adalah letak jarum dekat B dan pensel dekat A. Dan kamu buat satu lengkung. Okay, sampai atas. Dah? Dah. Okay, dan dengan jarak yang sama, kamu letak pula jarum dekat A. Dan buat satu lengkungan di atas. Okay, dah? Make sure jadi bentuk macam ni lah. Mana pointer Okay, kalau dapat bentuk macam ni, okay, tak ada masalah. Dan, apa yang kamu perlu buat adalah, kamu ambil pembaris, sambung dari line A, pergi line dekat atas yang bersilang ni. Okay, dan dari B, garis ke atas juga. Mesti ada apa? Titik tengah, mesti ada titik tengah tu lah. Ya, titik tengah ni lah yang akan jadi pucu yang ketiga lah. Okay, pucu pertama A, pucu kedua B, pucu ketiga atas ni lah. Kamu boleh labelkan sebagai C nanti. Okay, so kita akan dapat satu equilateral triangle dengan jarak yang dengan sisi yang 5 cm. Dapat tak? Dapat. Perlu ulang. Okay, so dia jadi macam ni lah. Okay, first kali adalah kamu construct line AB 5 cm. So dari A ataupun dari B, okay, ambil 5 cm jarak dia. Just buka kamu punya jangka lukis 5 cm lah. So first kali buat satu arc ke atas. Dan dari A buka arc ke atas. Dan dari B buka arc ke atas. So this one akan jadi satu intersection line. Jadi kamu sambungkan je lah dari A pergi ke C. Dari B pergi ke C. So kamu akan dapat satu equilateral triangle. Okay.
5 cm ni bergantung pada soalan lah. Kalau soalan minta side dia 5 cm, maka buat 5 cm lah. Kalau side dia minta 7 cm, maka buatlah 7 cm. Okey. Okey, boleh tak? Boleh. Seorang je boleh. Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Next, macam mana kita nak buat satu a square, okay, with side 4 cm. Okay, 4 cm. First kali adalah kamu buat satu line segment A ke B dengan jarak 4 cm. Okay, kamu buat ni dulu. Satu line horizontal lah. Dah? Dah Okay. cikgu. Alright. So, saya tunjukkan di sini. Okay. So, ambil jangka lukis. First kali, letak dekat C. Sekejap. Saya kena panjangkan sikit. Okay, make sure segmen kamu jangan terus samalah. Maksud saya adalah kamu panjangkan sikit. Okay, katalah ni C, sini D kan. Okay, so first kali ambil jangka lukis. Sekejap. Okay, ni kena. Okay, so first kamu buat. Sekejap. Mana tadi ya? Okay, first kali, okay, kamu buat dua benda ni. Okay, ambil apa-apa jarak pun. Okay, tapi jangan besar sangat lah, ambil kecil je. First kali kamu buat satu arc dekat sebelah kiri ni, satu lagi dekat sebelah kanan. Okay, yang ni untuk kita buat perpendicular bisector. Okay, supaya garisan kita nanti ke atas dia tegak. Okay, faham tak? So ni, first kali ambil ni dulu. Okay, buat dua ni dulu. Pakai jangka lukis ke cikgu? Pakai jangka lukis. Okay, ambil jarak yang ni, this one dengan this one. Mesti jarak yang sama lah. So, buat dua arc. Kalau nak senang, nak cepat, boleh buat dekat ni sekali. Alamak. Okay, nak cepat boleh buat kat sini sekali lah. Okay.
Dah buat? Dah. Okay, kalau dah, then dari point yang ni, okay, kamu boleh ambil jarak, any jarak, tapi make sure lebih dari C ni lah, lebih dari point yang ni, okay, point C ni, okay, susah pula, sekejap okay, okay, so ni, okay, kalau nak ambil jarak antara dua arc tu pun okay, so kamu boleh lukis satu arc di atas, okay, dan satu lagi dari point yang sini pula. Okay. Tapi make sure jarak sama lah, supaya kita boleh dapat perpendicular bisector. Kalau kamu ingat macam mana nak lukis perpendicular bisector, macam tu lah dia. Okay, boleh buat dua-dua terus. Okay, then seterusnya kamu just ambil dari sini, pergi ke atas lah. Okay, garis straight ke atas melalui intersection yang di tengah tu. Mak saya ingat pula. Problem. Okay, boleh? Dapat tak? X saya tu singkat lah cikgu. Mana? Kalau Ya, kamu yang kat C tu. yang dekat ni, dekat C, Kalau saya ingat tak apa lah cikgu. Saya ingat sikit. saya ingat sikit. Supposedly kalau kamu buat betul, dia memang akan dapat betul-betul perpendicular bisector lah. Tapi tak apa, ni kita belajar je dulu, nanti boleh perbaiki lah. Okay, okay, then seterusnya, okay, dari C, ambil jarak ke D, okay. Dah ambil jarak, then kamu buat satu garisan di atas, macam ni. Okay, since saya punya garisan tak cukup panjang, maka kita boleh panjangkan dia lah. Sekejap, yang ni saya lukis dulu kat sini. Okay. Okay. So, kamu akan dapat ada dua point dekat sini lah. So, satu kat sini, satu lagi dekat sini kan. Okay. Apa kamu perlu buat adalah kamu sambungkan sahaja. Okay. Maka kamu akan dapat satu square. So, square ni dia agak panjang sikit lah. Dia punya apa? Jalan kerja dia. Okay. So, first kali tadi, okay, buat satu segmen bawah. Yang kedua, buat perpendicular bisector ke atas ni untuk dua-dua belah. Okay. Yang ketiga, kamu
ambil jarak AB ke atas. Okey. Yang sini pun boleh ambil ke atas dan kamu sambung sahaja semua sekali. So maka kamu akan dapat satu square. Okey. Nanti boleh check baliklah dalam activity sheet ya. Okey. Dah? Boleh teruskan? Boleh. Boleh. Okey. Next yang ketiga. Okey, macam mana kita nak construct regular hexagon. Okey, since kat sini dia minta 3.5 cm. Okey. So first kali adalah kamu boleh ambil jangka lukis, measure 3.5 cm. Okey. Okey, dah measure 3.5 cm. Kamu boleh buat satu bulatan. Okey, buat satu bulatan 3.5 cm. Dapat? Dapat, Okey. dapat. Okey, so bila dah buat satu satu bulatan 3.5 cm. Okey. So mark satu side dekat kamu punya circle tu. Okey, ambil mana-mana lah. Okey. So jarak dia kekalkan 3.5 Jarak dia kekalkan 3.5. So kamu punya jarum dekat mark ni Okey. So first kali adalah kamu buat satu arc. Yang penting mesti ada bersilang dengan bulatan kamu. Okey. Lepas tu dari sini pula kamu boleh buat satu lagi dengan arc yang sama. Okey. Then dari tempat yang baru tu kamu boleh buat lagi. Okey. Make sure mesti dekat dengan mesti bersilang dengan bulatan So buat sampai 6 kali benda yang sama. Okay. So make sure kamu dapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, make sure ada 6 tu lah. Okay, then kamu sambung je lah. Here to here. Then sambung lagi. This one to this one. Okay. Sambung sampai habis lah. Okay. So, kamu dah dapatlah satu regular hexagon. Okay, sisi 6. Okay, boleh faham? Boleh, cikgu. Okay, good. So, kalau ada confused lagi, kamu boleh check lah dekat aktiviti 3 ni Okay. Tapi mungkin kalau kamu punya jangka lukis tu ada terlari sikit, nanti dia akan dapat lari sikit lah untuk kamu punya hexagon tu. So make sure ketatkan kamu punya jangka lukis tu. Okay. Supposedly akan dapat yang tepat lah. Okay, kalau ada geometry software lagi bagus. Okay. Okay, kita tengok kat sini. Okay, semulalah. Untuk properties characteristic of polygons. Okay. Untuk soalan nombor 3 ni, kamu tengok di depan. Okay, apakah nama polygon di sebelah? What is the name of this polygon? Hexagon. This one is Hexagon. okay, hexagon. What is the number of side? How many number of side? 6. 6. Vertices?
6. Vertices also 6 and axis of symmetry 6. 6 juga sebab dia regular lah. Okay, ni semua adalah regular polygon jadi semua vertices tu bucu kalau siapa yang tak tahulah. Okay, next, what is the name of this polygon? Ni Heptagon. revise balik. Apa? Heptagon. Heptagon. So what is the how many number of side? 7. 7, 7, 7. Seven. Okay, semua 7. Alright, next one. Octagon. What is the name? Octagon. Okay, octagon. 8 sisi So semua adalah 8. Okay, the last one. Ada berapa sisi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 apa nama dia? Nonagon. Okay, nonagon. 9. Semua adalah 9. Okay. So ingat balik kadang-kadang kalau soalan dia tak bagi bentuk, dia bagi nama. Jadi kamu kena ingatlah nama dia tu berapa sisi. Okay. Right. So next kita pergi kepada interior angles and exterior angles. Okay. So interior angle, boleh teruskan Boleh. Okay. So kalau tak ada masalah, kita teruskan pada 4.2. Interior angles and exterior angles of polygon. Okay, so interior angle is angle that is shaped by two adjacent sides of a polygon. While exterior angle is an angle that is formed when one side of the polygon is extended. It is supplementary angle to the interior angle of the adjacent side. Okay. So, apa yang kamu perlu tahu adalah interior angle maksud sudut pedalaman. Bila sudut pedalaman maksudnya kita akan tengok dalam polygon. So, kalau kita ada satu polygon. Okay. Macam ni lah. Polygon. So, kita akan ambil interior angle dia. This one. Ni adalah interior angle. Ini pun adalah interior angle. Ini adalah interior angle. This one also interior angle. So, any angle yang dekat dalam polygon tu adalah interior angle. Okay. So macam ni. Triangle kan. Ni triangle. Maka sudut A, sudut B dan sudut C adalah interior angle. Okay. Angle A and B, C, A, B and C are interior angle. Okay. Exterior angle is angle that is formed when one side of the polygon is extended. Katalah ini satu side polygon, kita extend dia. Okay, salah satu kita extend dan dia adalah supplementary angle to interior angle. So kalau this one is interior angle, supplementary adalah yang sebelah lagi lah. Kalau kamu ingat 180. Yes, supplementary adalah 180. Okay. So supplementary angle untuk A adalah angle di sinilah. Katalah AB, B adalah supplementary untuk A. Jadi untuk dapatkan exterior angle, kamu kena extend salah satu side. Okay, baru kamu boleh dapat exterior angle. Kalau kamu extend side kat sini, kamu akan dapat kat sinilah. Kalau kamu extend side yang ni, maka exterior angle kamu dapat dekat sini. Okay, sekejap. Okay, kalau kamu extend bahagian ni, kamu dapat ni. Since dia opposite ni kan sama kan. Okay, ini samalah dengan ni. So, exterior angle kamu just extend satu side. So, in case of this polygon, kalau kamu extend salah satu side, maka exterior angle kamu akan dapat dekat sini. Faham? Faham. Ini adalah exterior angle. Kamu boleh extend mana-mana side lah, salah satu. Okay. Ni exterior angle. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Next, kita masuk kepada total sum of interior angle. Okay. This one supposedly experiment. Okay, tapi kita just buat ni je lah. Okay.
So untuk suatu poligon, okay, untuk exterior angle, ni exterior angle total sum, sorry, interior angle. Okay, interior angle. Kalau triangle kamu dah tahu kan sebelum ni. Berapa total interior angle untuk triangle? Dah tahu ke? Saya tak pasti kamu dah belajar belum. Okay, tapi tak apa. So untuk triangle, okay, ini campur ini akan jadi 180. 180. Betul lah, dah belajar kan? Okay. So maka dia adalah total sum of interior angle kamu akan dapat 180. Okay. Next, untuk a square or any quadrilateral, okay, kita boleh dapat dua triangle kan bila kita potong macam ni. So kamu akan dapat dua triangle. So untuk satu triangle adalah 180. 180. Kalau dua, maka Darab dapat 2. darab 2. Kita 360. dapat 360. Okay. And kalau pentagon 5 sisi. Okay. Bila kita potong untuk dia punya diagonal, okay, kita akan dapat 3. Kita akan dapat 3 triangle macam ni. Jadi kalau 3 triangle, berapa total interior angle dia? 540. So, number of triangle dia ada 3. Jadi, kita darabkan dengan 180. Maka dapat 540. Okay. So, kalau ada 6 sisi, kita boleh potong dia jadi 4 triangle. Okay. So, ni 6. Sini akan jadi 4 triangle. So, 4 darab 180. Maka total interior angle untuk hexagon dapat berapa? 720. Berapa? 720. 720. Okey. Okey, heptagon berapa? Cuba kira. 7, 5. Kasih berapa? 720. Kesalah. Heptagon, 7 sisi. 720 kesalah kira. 720 untuk hexagon kan? Saya minta heptagon. 700. Berapa? Salah lah ni tu. Salah lah. Yang hexagon 720. Untuk heptagon. 720. Siapa lagi ada ni? Salah lah ni. Sorry je kau. Mala? Berapa? Apa cikgu tak dengar sangat? Untuk heptagon berapa total sum of interior? 900 darjah. Okay, 900. Okay, good. 900 degree. Untuk octagon? 1080. Okay, 1080. Okay, kamu dah tahulah pattern dia kan? So, untuk octagon 8 sisi, maka kita darab dengan 6 lah. 6 darab 180. So, untuk nonagon 9 sisi. So, dia akan jadi 7 triangle kan? 1260. 1, 2, 60 ya? 60. Okay, dan decagon boleh kira sendirilah. Okay, 8 darab 180. Okay, nanti kamu dapat lah. Okay, so daripada apa yang kita dah dapat ni, okay, kita boleh buat satu formula sebenarnya. Okay, kita boleh derive satu formula which is dari number of side of polygon, katalah n is number of side, untuk satu poligon, okay. Bila kita nak cari total sum of interior angle,
kita akan tolak 2, betul tak? Kalau triangle 3, so number of triangle dia 1. Kalau square 4, number of triangle dia adalah 2. Maka kita akan tolak 2 kan? Jadi kalau kita nak cari total sum of interior angle, kita boleh buat macam ni lah. So n tolak 2 darab dengan 180. Okay, maka dekat sini lah kita dapat satu formula which is total sum of interior angle of polygon is n minus 2 times 180. Okay, nanti kalau diberi satu polygon je, kamu tengoklah berapa sisi dia ada. Jadi kalau kita nak cari total sum interior angle, just use the formula where n is number of side. So kalau ada 4 sisi, letaklah 4 tolak 2 darab 180. So kamu dapatlah dia punya sum of interior angle. Boleh faham tak? Boleh. 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 Okey. Macam contoh macam ni lah. So satu polygon ada 13 side. Jadi number of triangle dia ada 11. So kalau kita nak cari angle, darab je lah 180. Okey. So itu adalah untuk interior angle bagi satu polygon. Okey. So kat mana kita nak pakai formula ni? Bila keluar soalan macam ni. Okey, dia bagi berapa side sini, berapa angle sini, kita akan cari salah satu angle. Okey. Jadi kat sini ada berapa sisi? 5. Ada 5 sisi. So, kalau kita nak cari X, kita kena cari total angle lah. Total interior angle. Lepas tu tolak lah satu-satu kan. Jadi, kalau untuk pentagon, okay, untuk 5 sisi, total sum of interior angle dia adalah 540. Okay, 540 then baru kamu tolak lah. Tolak satu-satu. Okay, right angle ni adalah 90. So, X plus all of this dapat 540. Jadi, kita tolakkan je lah. Untuk cari X, kita tolak 540, tolak 380. Maka dapat 160 darjah. Okay, 160 degree. Okay, tu application dia lah. Okay, so untuk B, this one, kalau kamu nak hafal pun boleh lah. Kalau 4 sisi, 360 je. Jadi, tolak je lah. 360, tolak 130, tolak 60, tolak 90. Kita dapat lah X, which is 80. Okay. Dapat? Dapat. Dapat Okay. Next, kita masuk kepada total sum of exterior angle of a polygon. Okay. So, sekejap. Saya nak kena buka ni sekejap Sekejap, take time sekejap Take 1 minute. Buat apa je? Kejap. Saya nak buka link ni. Okay. Okay, boleh tengok kat sini lah. Okay. Okay, kalau kamu dia tak besar Okay, supposedly dekat sini, okay, dia ada triangle. Okay. Okay, kalau kamu tengok quadrilateral pun besar juga. Okay, kita tengok quadrilateral Okay, so this one, okay, dekat W ni, okay, ni adalah exterior angle dekat X, dekat Y dengan dekat Z So macam mana kita nak tengok total sum of interior angle. So kat sini saya just
kecilkan dia sampai dia bersambung. Okey, kalau kamu tengok kat sini, okey, X tambah Y tambah Z, W tambah X tambah Y tambah Z dapat berapa? 360. Dapat 360 sebab dia adalah satu bulatan lengkap. Bulat. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Bulat. Tengok triangle pula. Okey, saya kecilkan dia. Dapat berapa? Tiga angle ni 200. pun berapa? 360 juga. 360. 360 juga. Okey, tengok pentagon pula. Okey. Sama juga dapat 360. Hexagon sama juga dapat 360. Okey, pentadekagon pun sama juga dapat 360. Jadi kesimpulan dekat sini kita boleh dapat adalah total sum of exterior angle of polygon is 360. Tak kisahlah polygon apa sekalipun, total sum of exterior angle dia adalah 360 degree. Boleh faham? Boleh. For any Boleh. polygon. Jadi untuk exterior angle untuk semua polygon, okey, 360. Okey. Jadi kat sini X 120, 160. Tiga-tiga ni adalah exterior angle. Jadi total sum semua ni adalah 360. Jadi kalau kita nak cari X, tolak je lah. 360 tolak 120 tolak 160. Okey, maka kita akan dapat nilai X lah. Okey. B, calculate the value of X. Okay, this one, apa tadi? This one interior angle So untuk exterior angle tadi tu je lah. Kamu kena ingat yang total sum semua exterior angle adalah 360. Okay. The rest of it adalah kita just buat ni je lah. Buat latihan je lah. So latihan tu nanti saya akan share ke dalam Telegram. Okay, group Telegram. So awak boleh buat latihan. Dan kalau ada apa-apa masalah boleh ajukan dekat saya lah. Okay. So for today, itu saja kita belajar. Just konsep je lah. Okay, selebihnya hanya jawab soalan lah. Okay. So any question so far? Tak ada. Tak ada. Tak ada bila buat soalan tu nantilah akan ada soalannya. Okay. So hari ni just lebih kepada konsep je lah. Okay. So untuk topik ni dah habis. Itu saja.